Sebelum saya nak bercakap tentang tajuk ni, saya nak beritahu bahawa saya tidak bercakap tentang suami siapa-siapa. Saya tak bercakap tentang lelaki siapa-siapa. Tetapi saya bercakap adalah untuk saya mengingatkan diri saya sendiri. Saya adalah seorang suami, saya adalah seorang lelaki dan juga saya adalah seorang ayah. Saya mendengar tentang suami yang zalim bila mana saya mendengar sebuah kuliah yang menceritakan tentang suami yang zalim. Sebab tu dalam Islam dia ada undang-undang. Undang-undang Islam dia sangat perlu dibuat untuk menjaga kebaikan dan juga kebajikan seorang isteri. Kerana isteri kita adalah seorang perempuan, seorang wanita yang mana Rasulullah SAW sangat menjaga kebajikan dan juga permasalahan tentang para wanita dan juga para isteri. Malah Rasulullah sering meluangkan masa untuk mendengar masalah-masalah rumah tangga daripada para isteri. Saya menceritakan suami yang zalim bukan nak minta kalian yang diuji dengan suami begini tag suami, marah kat suami, letak kat ruangan komen tu maki hamun suami. Tak. Bacalah tentang suami yang zalim ni supaya kalian yang wanita yang diuji dengan suami yang begini tahu bagaimana nak mencari jalan keluar dan bagaimana nak mencari sesuatu penyelesaian kepada rumah tangga kita. Sekalipun rumah tangga ni tak diselesaikan oleh suami kita, yang sepatutnya suami itu yang selesaikan, tapi cukuplah rumah tangga itu kita tahu tentang suami yang zalim, ciri-ciri suami yang zalim, dan kita boleh berusaha di atas izin Allah untuk kita keluar dan kita selesaikan masalah ni. Sebut tentang zalim, dia adalah sesuatu yang dibuat tu tak kena pada tempat dia. Yang kedua, maksud zalim ni tidak ada belas kasihan. Dan yang ketiga, maksud zalim ni adalah menyalahgunakan. Bukan tak ada isteri yang zalim, ada, tetapi kita fokuskan kepada suami yang zalim. Contoh zalimnya seorang suami. Yang pertama sekali, suami ada duit tetapi dia tak nak bagi duit dekat isteri dia dan dia suruh isteri dia bekerja sendiri. Kalau isteri dia ada duit, gunalah duit tu. Ini zalim. Yang kedua, isteri nak bercakap dengan suami, isteri nak meluahkan perasaan dengan suami, isteri ada sesuatu yang dia tak boleh nak fikir, maka dia bertanya kepada suami dia tak nak jawab, tak nak balas, abaikan, biarkan. Kau selesaikan sendiri masalah kau. Maka ini pun zalim. Yang ketiga, isteri ada rasa berkeinginan nak bersama dengan suami. Dia nak peluk suami dia, dia nak pegang tangan suami dia. So isteri begitulah dia berperasaan. Jadi dia nak melahirkan, nak meluahkan perasaan tu melalui perbuatan dia. Malah dia nak bersama, membuat hubungan dengan suami dia, tetapi suaminya menolak dengan tanpa alasan apa-apa. Cuma cukup suami dia cakap, aku tak nak engkau, aku tak nak engkau, aku tak suka engkau. Bila bercakap begitu, maka dia dah menzalimi perasaan isteri dia. Zalim lagi. Zalim ni kita tak ada belas kasihan langsung kepada isteri kita. Berapa banyak kezaliman yang dah kita lakukan kepada isteri kita, maka itulah yang dikatakan seorang suami yang zalim. Kalau yang kelima ni, masuk yang kelima ni, zalim yang paling besar sekali, kita mencederakan isteri, kita tumbuk dia, kita tampar dia, kita sepak terajang dia, maka itu lebih lagi zalim. Isteri bila bertemu dengan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh suami, yang paling besar yang nombor 5 ni, kalau kecederaan tu melibatkan fizikal, jangan tunggu, tak perlu takut. Pergi saja ke balai polis, telefon Jabatan Kebajikan Masyarakat, ataupun kita ada talian teledera, kita boleh Google, kita boleh cari nombor talian ataupun talian nur yang akan membantu kita. Sebab apa? Kita dah masuk ke peringkat yang kelima ni. Tapi kalau kita masih di peringkat yang pertama, dizalim tu dari sudut diabaikan dan sebagainya, maka kita boleh minta ataupun kita boleh bangun malam minta dengan Allah, menangis minta dengan Allah, wahai Allah, tolong, bagaimana aku nak selesaikan masalah suami aku. Tak boleh juga kita boleh berhubung dengan rakan-rakan ataupun orang yang boleh kita percayai, ataupun kita boleh terus berhubung dengan ahli keluarga kita. Sebab apa? Sebab kita tak tahu nak selesaikan masalah ni macam mana. Maka mendepani suami yang zalim ni memanglah sakit, sangat sakit, dan tak mudah pun untuk diselesaikan. Tapi sekurang-kurangnya, bila mana kita dizalimi oleh suami yang zalim begini, kita kena ingat, siapa yang datangkan suami itu pada kita? Allah yang datangkan suami yang zalim. Takkanlah Allah biarkan kita, takkanlah Allah tak bagi kita pertolongan, takkanlah Allah membiarkan kita keseorangan. Pasti Allah akan tolong kita. Tetapi jangan lupa, kalau kita dizalimi oleh suami, ingatlah, mungkin kita ada banyak dosa, mungkin kita ada kesilapan-kesilapan yang pernah kita buat. Maka belajarlah, bila kita mendapat kezaliman daripada suami, maka jangan putus kita dengan Allah, dan selepas itu nanti Allah akan bukakan jalan bagaimana kita nak keluar daripada kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh suami. Dan kalian yang suami, ingatlah, Allah itu Maha Berkuasa, Allah itu Maha Besar, dan doa orang yang dizalimi itu makbul. Jangan aniaya isteri, jangan jadi suami yang zalim.